Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke kelas pendidikan jasmani dan kesihatan tahun 6 ah. Kalau kamera cikgu tak clear minta maaf sebab ini memang laptop lama sikit tahun 2015 dulu. Tapi yang penting apa yang cikgu nak ajar hari ni bukan muka cikgu Okey. Kita teruskan kepada tajuk kita yang pertama Share dulu. Okey, ni tajuk kita yang pertama pada hari ini. Okey, tajuk kita pada ni ialah tingkah laku seksual Tingkah laku seksual ni dia berlaku dalam banyak jenis Okey, tapi yang menyumbang kepada tingkah laku seksual ni ialah di antaranya ialah pergaulan bebas. Antara lelaki dan perempuan bergaul bebas. Sekolah rendah okey lagilah masih kurang bernafsu. Bila dah masuk sekolah menengah nanti makin bernafsu. Yang perempuan dia punya tubuh badan dah semakin semakin menjadi feminin, yang lelaki dah jadi dia punya hormon dia pun tak stabil. Jadi banyak boleh berlaku. Okey, jadi hari ni kita tengok kesan dia apabila tingkah laku seksual ni tidak dikawal. Okey. Yang pertama, risiko kita akan terdedah kepada risiko jangkitan penyakit seksual. Okey, tengok Yang pertama, kita akan ada pelbagai risiko kepada diri kita dan keluarga kita. Kemudian akan berlaku gangguan emosi. Okay, bila kita punya hormon kita tak stabil, kita nak buat kalau seksual tu kita punya emosi kita akan berlaku kita punya tidak stabil emosi itu akan berlaku. Kemudian apabila berlaku macam tu, hubungan kita dengan keluarga kita akan terjejas pula. Okay, sebab kita buat benda yang tak baik, yang tak senonoh, memanglah kita dengan keluarga akan bergaduh. Okay. Kemudian beban kewangan kepada sakit. Bila kamu buat jangkitan ni, kamu akan terdedah kepada jangkitan penyakit seksual bila kamu buat aktiviti seks bebas. Okay. Kamu faham tak seks bebas tu apa kan? Di antara persetubuhan di antara lelaki dengan perempuan. Okey, kemudian kamu akan terdedah kepada risiko jangkitan penyakit seksual seperti gonorea, sifilis, ketuat kelamin dan herpes. Okey, cikgu akan tunjukkan 3 gambar saja. Okey, tapi kalau gambar ni tak sesuai, bukan tak sesuai gambar ni cikgu terpaksa bagi tunjuk juga supaya kamu nampak Jadi bukan cikgu sengaja tunjuk nak bagi seronok ke apa tak, ini ialah benda yang betul-betul berlaku. Jadi kamu tengok baik-baik Yang pertama kita tengok kepada gonorea dulu. Okay, ini ialah penyakit gonorea. Bila kamu buat tingkah laku seks secara bebas, kamu terdedah kepada penyakit gonorea. Okay, sebab apa? Sebab bakteria. Okay, bila kamu bertukar-tukar pasangan, lepas tu tak jaga kebersihan, kamu buat seks bebas, inilah yang akan berlaku. Di antara salah satunya gonorea. Banyak lagi penyakit yang lain. Okay, nampak tak? Geli kan? Sanggup kamu nak alami benda ni? Janganlah. Kedua ialah sifilis. Okay, nampak sifilis ni Cikgu tengok pun geli ni. Ni bahagian zakar lelaki Nampak tak merah macam tu? Okey. Sampai nampak daging dalam dah. Okey. Ini adalah sifilis Yang ketiga ialah herpes. Okay, ini dia bahagian kemaluan perempuan. Dia nampak anak bintik-bintik ni. Ini ialah herpes. Semua ni ialah penyakit berjangkit penyakit STD apabila kamu buatkan sexually transmitted disease. Penyakit yang boleh berjangkit melalui jangkitan seksual Jadi, elakkan daripada tingkah laku seks bebas, faham? Ini adalah antara penyakit yang kamu akan kena. Jangan cakap kamu tak kena, kamu buat sekali dua tak kena. Ada yang cikgu kenal, budak sekolah menengah. Cikgu kenal budak tu. Masa tingkatan 1 ke 2, cikgu sekolah dia bagi tahu cikgu, dia dah kena sifilis dah. Baru tingkatan 2 tak silap cikgu. Okay? Sebab apa? Sebab pergi melanggan tu di Sarike. Okay? Melanggan pelacur. Jadi, elakkan daripada tingkah laku seks bebas. Cikgu tahu kamu semua pandai bab ni. Kalau cikgu ajar kamu tahun lepas dalam kelas 5 tu, hari-hari gelak koh, betul tak? Yang pertama Jackson, siapa lagi? Ekai, itu yang nakal-nakal tu. Okey. Okey, kedua untuk perempuan pula, bahaya dia ialah risiko kehamilan. Okey, risiko kehamilan, kemahilan pula. Ubah dulu Okey. Risiko kehamilan. Okey. Hubungan seksual bebas boleh menyebabkan kehamilan kepada remaja perempuan. Okey, lelaki terlepaslah tapi mungkin dia dapat penyakit. Tapi perempuan ni penyakit pun boleh kena, hamil pun boleh. Okey, apabila kamu hamil, kamu akan menyebabkan aib, malu. Okey, orang tengok kamu malu, kamu pun malu dengan orang, keluarga kamu pun malu dengan kamu. Okey, orang lain pun malu dengan keluarga kamu sendiri akan malu. Jadi elakkan. Faham? Elakkan. Apabila kamu mengandung, kamu hamil, kamu akan tercicir dalam pelajaran. Mungkin 9 bulan tu kamu tak dapat nak belajar. Okey. Tinggalanlah. Kemudian tekanan emosi kepada individu dan keluarga. Mungkin ada keluarga yang akan
push kamu, akan macam yalah tak menyokong apa yang kamu buat. Hari-hari marah kamu pun akan berasa emosi. Kemudian keluarga kamu pun sama, hari-hari orang kata kat mereka, hari-hari orang kata itulah tak pandai jaga anak lah apa. Jadi mereka pun akan emosi. Okey, faham? Kemudian bila semua tu berlaku, kamu akan terdorong untuk melakukan pengguguran ataupun bunuh diri. Okey. Kalau kamu menggugurkan kandungan kamu, ibarat kamu membunuh seorang dah dalam Islam lah. Sama juga dengan lain cikgu rasa. Jadi berdosa. Okey, kamu menggugurkan, kamu membunuh, berdosa. Dan kamu bunuh diri pun berdosa. Okey. Buat apa kamu nak lagi semua ni kalau kamu boleh elakkan kan. Jadi elakkan, tak perlu terlibat dengan tingkah laku seks bebas ni. Jaga pergaulan kamu, jaga batas kamu. Berkawan tu boleh tapi jangan melebihi batas tu, faham? Jangan sampai nak mula meraba-raba apa, jangan. Itu akan membawa kepada seks bebas lah. Kemudian kamu sudah penyakit, bila ada kedapatan dengan online, malu. Bila dah malu, terkena emosi, tak dapat nak belajar, tu nak gugur kandungan. Jadi elakkan, faham? Okay, kemudian ialah risiko ketagihan. Okay. Risiko ketagihan. Okey, risiko ketagihan ni pertama bila kamu dah rasa kamu nak lagi. Okey, kamu nak lagi. Ini yang bahaya dia. Bila kamu tak dapat orang yang sama, kamu akan nak pergi tempat lain, nak cari pelacur ke apa. Jadi benda ni akan menyebabkan, tadi dia cakap, menyebabkan penyakit. Sebab kamu ketagih, kamu tak tahu nak macam mana. Pernah tak kamu ketagih nak makan ke apa, kamu duduk pun tak senang, macam itulah, dia punya nafas pun tak betul. Dia fikir benda tu saja, dia tak dapat fikir yang benda lain dah. Jadi bila jadi macam tu, kadang-kadang orang ni yang tak dapat stabilkan emosi dia, mungkin dia akan pergi rogol orang. Okay, jadi bahaya. Bila kita rogol orang, kena tangkap dengan polis, masuk lock up. Okay, elakkan. Kemudian masalah psikologi dan emosi, dekat rumah pun kamu tak dapat berfikir dengan betul, dekat sekolah pun sama, otak kamu jadi tak betul. Sebab apa? Sebab kamu ketagih. Sama seperti orang yang menagih dadah. Kenapa orang yang menagih dadah susah untuk dia buang tabiat itu? Sebab ketagihan. Sama juga dengan seks bebas ni. Dia akan ada risiko untuk ketagih tu. Jadi dia nak ulang lagi. Okay, jadi ingat, itu saja untuk hari ini. Hari ini kita hanya belajar tingkah laku seksual saja. Itu ada 3. Faham? Yang ketiga ialah, yang pertama ialah risiko jangkitan kepada penyakit seksual. Penyakit ada 4 yang utama lah. Okay, yang ingat, gonorea, sifilis, ketuat, kelamin dan juga herpes. Ini contohnya gonorea, sifilis dan herpes. Okay, ini sifilis, tengok lagi. Tengok lama-lama sikit. Herpes. Kemudian yang kedua ialah risiko kehamilan bagi perempuan. Kamu boleh hamil. Bila kamu hamil, kamu punya emosi jadi tak stabil. Okay, dorong untuk melakukan pengguguran dan bunuh diri. Bahaya. Risiko yang ketiga ialah risiko ketagihan. Okay, ingat 3 saja. Kalau tingkah laku, apakah tingkah laku seksual yang ada? Kamu cakap 3 saja. Yang pertama, risiko jangkitan penyakit seksual. Yang kedua ialah risiko kehamilan. Yang ketiga ialah risiko ketagihan. Okay, itu saja topik kita untuk hari ini. Cikgu dah sediakan soalan untuk kamu. Nanti cikgu akan upload di bawah video ini. Kamu jawab dalam buku latihan. Buka satu buku latihan, tulis nama cikgu, kelas tahun 6. Okay, nanti kamu ikut saja cikgu punya soalan tu, jawab. Faham? Jawapan semua lebih kurang sama dengan cikgu punya pembentangan ni saja. Okay, jangan buat alasan saya tak tahu cikgu. Kamu dah tahun 6 dah. Okay? Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Dan salam sejahtera.